darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay guys, hari ni aku nak share dengan korang pengalaman aku dekat rumah arwah atuk aku masa tu terjadi satu peristiwa di mana bapa saudara aku meninggal kerana aksiden. So cerita yang aku nak cerita ni lebih kepada cerita yang bila mana aku hadap keadaan di mana ada orang meninggal, kiranya ada kenduri tahlil, keadaan sebegitu. Kenapa aku nak share? Sebab ada juga yang tanya ada juga yang tanya kat aku macam mana keadaan dan apa situasi yang aku nampak waktu aku berdepan dengan jenazah, macam apa yang kelilingi aku, apa yang aku nampak, adakah aku nampak betul-betul arwah tu pergi ke apa semua. So ini adalah cerita yang aku nak share dengan korang, di mana pengalaman aku sendiri dan juga apa yang aku nampak pada waktu sebegitu. Okay, peristiwa ni berlaku waktu aku sekolah rendah lagi. Aku pun tak ingat dah masa tu umur aku berapa, dan kejadian ni berlaku di Terengganu. Okay, masa tu arwah atuk aku masih ada lagi, and yang meninggal tu bapa saudara aku lah. So kiranya macam dia tu adik tiri mak aku, jadi bapa saudara aku. Okey, masa tu tiba-tiba tau, kita orang memang bercuti kat Terengganu, tapi nak dijadikan cerita waktu tu macam ada yang call, lepas tu bagi tahu yang bapa saudara aku ni accident, and accident yang teruk lah. Lepas tu kok tak lama pula tu dia meninggal, tak dapat diselamatkan. Jadi kita orang yang dah sepatutnya balik esok tu terpaksa postpone lagi lah cuti. And waktu tu kita orang memang dekat rumah atuk. So rumah atuk aku ni rumah besar tau, macam kiranya rumah macam lebih kurang rumah agam macam tu lah, 2 tingkat. And pada masa tu kalau rumah besar macam tu memang agak seram bagi budak-budak macam aku waktu tu. So rumah dia 2 tingkat, dan dia rumah kawasan perumahan kat situ macam dekat atas gunung tau. Jadi rumah atuk aku ni sebiji, lepas tu depan dia ada jiran sebiji. Dia macam jauh tau, macam sebiji rumah kat situ. So waktu terjadinya arwah bapa saudara aku ni meninggal, so jenazah dia dibawa ke rumah atuk aku ni. Okay, and aku ada kat dalam rumah tu. Masa tu aku kecil, bila ada macam jenazah dibawa balik, ada kematian lah senang kata aku ni more tu macam risau-risau, sebab keadaan tu waktu tu aku macam tak boleh nak macam mana orang kata, aku macam tak boleh nak accept lagi keadaan di sekeliling aku, sebab aku nampak pelbagai. Bukan bererti bila ada kemalangan, ada meninggal je ada hantu ke apa, bukan macam tu Maksud yang aku sampaikan dekat korang ni, sebenarnya benda yang aku nampak ni, benda-benda pelik tu sebab dari kisah dia. Kalau ikut, aku tak tahulah kenapa nenek tiri aku tu buat macam tu, tapi kalau ikutkan orang dulu-dulu kan, kebiasaannya kalau ada meninggal dia akan bakar kemenyan. Mungkin korang tahu, mungkin orang dulu-dulu banyak kan yang korang tahu pun, mesti banyak yang korang tahu yang diorang buat macam tu. Jadi itulah salah satunya yang nenek aku tu buat. Sebenarnya benda tu macam tak, memang untuk apa kan tapi sebabkan kepercayaan diorang macam tu, dan dia pun orang yang lebih tua, jadi orang lain ni tak boleh nak, macam tak tahu macam nak tegur. Dah tegur pun macam still dia buat juga. Kita pun tak tahu apa yang maksud sebalik-sebalik tu. Tetapi mungkin bila aku dah besar, disebabkan benda tu lah aku rasa bila ada macam ada orang meninggal je kan, aku jadi takut. Maksudnya aku macam tak boleh dekat kawasan tu. Contoh macam yang bapa saudara aku tu kan, masa jenazah dia dibawa ke rumah tu, aku takut gila nak turun dekat bawah. Aku memang duduk kat atas. Kalau aku nak tengok pun, aku just tunduk kat tangga je. Aku ingat masa tu. And ada seorang lagi bapa saudara aku ni, dia macam panggil aku suruh turun, tapi aku tak nak. Aku just intai dekat celah-celah tangga punya tempat tu kan. Dekat situ je aku just intai macam tu je. Sebab aku nampak pelbagai. Aku nampak ada yang jenis merangkak daripada dapur. Dan masa tu lah, sebabkan bakar kemenyan tu lah punca juga salah satu. And dia bukanlah sesuatu yang orang kata, oh memanglah pergi tempat orang meninggal, memanglah ada hantu. Macam kalau cerita-cerita hantu pula yang biasa orang cerita, kalau asal dekat bilik mayat kat hospital je mesti ada problem hantu-hantu semua tu kan. Dia sebenarnya macam mana nak cakap, benda-benda ni sebenarnya tak adalah relate dengan kematian ke apa. Cuma bila orang tu dah tak ada, hantu-hantu, mudah kata hantu lah sebenarnya, jelmaan jin ni kan,
dia ni akan cuba untuk nak bagi kita takut. Mungkin dia akan dalam masa yang terdekat tu lah dia akan jelma menjadi si mati tu tau. So waktu tu lah yang kita akan rasa takut sebab dia dah meninggal, kenapa aku nampak dia macam tu. That's why orang akan, kalau orang cerita seram yang aku perasan, orang akan relatekan, okay, tempat bilik mayat, bilik jenazah mesti akan ada kisah-kisah seram. Sebab benda tu memang biasa dan benda tu tak mustahil. Okay, sebab aku sendiri pun lalui perkara yang sama. Berbalik pada kisah yang terjadi dekat rumah atuk aku tu, okay, waktu tu memang waktu aku dah nampak benda-benda pelik tu, aku tak berani langsung nak keluar. Dan aku akui ada satu jemaah ni, dia macam gelap, berminyak-minyak. Dia jalan daripada dapur, tapi dia jalan macam dia tak ada pinggang. Korang boleh bayang tak? Dia macam lembik-lembik macam tu lah, macam lebih kurang macam sotong macam tu. Lepas tu aku nampak dan dia pandang aku. Yang tu yang membuatkan aku betul-betul seram. Aku terus naik ke atas. Jadi hari tu masa arwah bapa saudara aku meninggal ni, aku memang tak turun. Aku memang duduk atas. Dan masa tu adik aku kecil lagi tau. Adik aku waktu tu umur dia berapa tahun tah, and dia tengah tidur. So aku memang duduk dengan dia dalam bilik. Mak aku memang dah busy, bapak aku busy, semua busy lah yang lain. Senang cakap, aku dengan adik aku je yang duduk dekat dalam bilik. Sebenarnya cerita ni aku pernah cerita short dekat live. Aku pun tak ingat dah, tapi yang ni aku cerita yang lebih detail. So masa kejadian tu terjadi, mungkin dalam pukul 8 lebih kat 9 lebih macam tu lah. Aku pun tak ingat dah. Lepas tu aku memang tidur kat atas, okay. And aku terjaga dalam pukul 11 lebih macam tu, okay. Lepas tu aku nampak mak aku masuk bilik tu. Sebab kita orang memang dekat rumah atuk aku tu. Kita orang ada satu bilik tu, memang kita orang setiap kali kita orang balik rumah atuk, kita akan tidur bilik tu lah. Jadi bila aku balik, bila aku nampak mak aku naik atas tu kan, mak aku tengah ambil sesuatu kat dalam beg, aku pun tanya, mana yang lain semua dah tak tidur ke apa semua. Lepas tu mak aku cakap dia ada urusan lagi nak buat kat bawah. So biasanya macam tu lah, bila ada kemalangan pula, ya Allah, bila ada kematian apa-apa, mesti akan ada satu hari tu kita akan baca Yasin, kita akan mengaji apa semua kan. And masa tu aku ingatkan yang jenazah tu dah dikebumikan. So aku memang tak tahu macam mana proses yang seterusnya lah, sebab aku memang dah tidur pada awal tu kan. Jadi waktu malam tu bila mak aku dah settle ambil barang tu, mak aku turun, aku tinggal dengan adik aku. Lepas tu aku macam dengar bunyi tau. Aku macam rasa macam tak selesa, and aku rasa macam ketakutan. So adik aku masa tu tengah tidur, and aku terus bangun keluar daripada bilik tu. Separuh jalan, okay, rumah atuk aku ni tingkat atas, dia ada dalam 5-6 bilik ke macam mana, tak besar lah rumah atuk aku ni. So dekat bilik yang aku duduk tu, kata bilik yang aku duduk tu pintu dekat sini kan. So bila keluar tu, kat bahagian tepi ni ada ruangan lagi tau. Tapi ruangan tu penuh dengan barang-barang, aku tak tahu lah, barang-barang bapa saudara aku yang lain kan. Lepas tu keluar tu depannya ada pintu bilik, tapi kat kawasan dia tu memang lapang, tingkat atas memang lapang. Jadi bila aku keluar tu, sampai separuh sebelum aku nak turun ke tangga tu, pintu bilik aku tu tertutup rapat, macam tegum, memang betul-betul macam tu. So aku ni terfikir yang adik aku kat dalam bilik tidur seorang. So aku risau lah nanti dia menangis apa semua kan. Aku pun patah balik lah pergi ke bilik tu, and aku nak buka pintu tu, dia macam ketat sikit, seolah-olah macam ada orang tahan kat dalam. Sedangkan pintu bilik tu bukan macam tu. Pintu bilik tu macam tak boleh kunci pun. Kalau tak silap aku tombol pintu ke tak ada ke macam mana ke, dia kena kunci, kena selak kat dalam. So adik aku masa tu tengah tidur, dan mustahil lah adik aku nak buat benda tu sebab dia kecil lagi. Dia mestilah takut. So bila aku nak tolak tu memang agak ketat. Lepas tu baru boleh. Bila aku dah tolak tu, aku pun tengok adik aku tidur. Aku macam termasuk sikit lah. Bila pintu tu terbuka, aku tengok adik aku tidur. Okay, lepas tu aku tengok tak ada apa-apa, aku nak keluar balik. And masa aku pusing tu, aku nampak jelmaan arwah bapa saudara aku yang kemalangan tu. Betul-betul macam, yelah macam mayat lah. Maksudnya macam kalau orang kita kata pocong kan, lebih kurang macam tu. Memang macam yang dibalut, duduk betul-betul dekat pintu macam tu. So aku memang terkejut. Aku tak ingat waktu tu apa terjadi kat aku. Memang aku dalam ketakutan yang teramat sangat. Sedar-sedar aku dah tertidur. Waktu tu memang aku tak ingat apa-apa dah. Tapi jemaah tu memang aku ingat, dan memang aku nampak betul-betul jemaah tu. And masa tu lah start yang macam bila setiap kali ada yang meninggal, aku macam ragu-ragu, aku macam ketakutan, aku macam tak berapa nak pergi tau. And aku memang tak boleh. Aku bukan macam nak cakap memang kita satu hari nanti akan meninggal, tapi masa tu kejadian tu aku masa kecil, and trauma yang aku lalui tu macam
susah untuk hilang. Sampai sekarang. Tapi sekarang alhamdulillah lah, okey, macam kalau ada meninggal aku pergi je. Cuma pada masa tu ambil masa yang lama untuk aku suaikan diri aku. Sebab bukan sahaja peristiwa tu, aku dikejutkan dengan peristiwa satu lagi di mana pada waktu tu aku main dengan kawan-kawan aku. Lepas tu rumah kawan aku ni, tak silap aku, dia tingkat berapa? Tingkat 1. Dia macam bertingkat lah, dia tingkat 1. Lepas tu kita orang main nak turun bawah masa tu. Lepas tu masa tu kebetulan nenek dia meninggal tau. Nenek dia meninggal dekat Cameron. Dan nenek dia memang ada dikebumi. Maksudnya dia bukan dikebumikan kat Cameron ke tak, aku tak tahu. Tapi yang pasti nenek dia tu waktu meninggal tu, ramai dah orang berkumpul kat rumah dia dan dia baca Yasin. So jenazah nenek tu memang ada. Memang maknanya kalau aku turun daripada bawah tu, aku lalu depan rumah dia tu, memang aku nampak dah jenazah tu dah ditutup dengan kain batik. Macam tu lah lebih kurang dekat dalam rumah dia tu. Sebab pintu buka luas. So masa tu aku tak nampak pun rupa nenek dia tu. Bila aku dah turun tu, aku nampak macam tu, aku just macam terkejut and takut. Masa tu kita kecil-kecil, bila kita nampak sesuatu yang dibungkus, ditutup macam tu kan macam seram. And aku terus turun. Lepas tu kawan aku macam nak pergi balik, dia nak minum air, aku pun ikut dia. Sampai kat tangga separuh tu, aku duduk tepi, tiba-tiba aku nampak jemaah nenek dia tu datang kat pintu tu kan, macam panggil, macam nak suruh masuk rumah tu. And aku sangat takut, aku tak tunggu kawan aku terus balik rumah lari. And masa tu jugalah malam tu aku demam. Benda-benda yang macam tu lah selalu aku nampak. Dan pernah aku pergi kat rumah orang yang macam, kan ada orang dia macam buat lah kenduri tahlil tu lepas, aku tak sure 40 hari kot. Ada setengah orang lah, kefahaman setengah orang sepatutnya benda ni tak ada lah. Orang kata benda ni bukanlah satu kewajipan dalam Islam, tak digalakkan pun buat benda macam tu. Tapi ada orang-orang dululah kebiasaannya, kepercayaan diorang buat balik tahlil orang meninggal tu kan. Biasanya kalau pada waktu yang sebegitu, yang dibuat makan-makan, dibaca doa Yasin apa semua tu, kat situ tak ada pun macam jelmaan yang arwah tu datang ke apa semua, yang macam cerita-cerita tu kan. Yang tu tak ada. Biasanya kalau orang buat bacaan Yasin apa semua tu, aku tak pernah nampak pun kewujudan yang dah pergi tu tiba-tiba datang ke balik ke, tak ada. Tapi kalau kisah di mana macam orang tu baru meninggal hari ni, esok tu aku mimpi dia, macam tu biasalah terjadi kat diri aku. Tapi kalau macam dah lama tiba-tiba dia datang semata-mata sebab orang buat tahlil dia tu, yang tu tak pernah terjadi. Dan tak pernah aku nampak apa-apa yang pelik pun yang berkaitan dengan yang si mati tu lah. So itu dia perkongsian aku berkaitan dengan kisah-kisah ini. Ini aku cerita sebab satu, aku nak share pengalaman aku, dan satu lagi aku nak jawab soalan yang pernah ada orang tanya kat aku. Dan soalan ni sebenarnya lebih kurang juga macam aku cerita penampakan Kemalangan apa semua tu kan. Dia lebih kurang, tapi cerita ni lebih detail di mana aku pergi, memang betul-betul jenazah depan aku. Maksudnya memang kita nak uruskan jenazah tu. So ini adalah cerita dia dan apa yang aku nampak. Mungkin di mata orang lain akan nampak benda yang berbeza, dan mungkin ada orang declare dia nampak yang seperti arwah ke apa ke, roh ke apa semua. Cuma yang aku pasti sebenarnya bila kita meninggal, kita dah tak ada dah dekat dunia ni. Kita memang dah tak ada. Maknanya tak ada istilah pun roh di awang-awangan apa semua macam cerita tu kan. Yang tu tak ada pun. So itu saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam pembicaraan aku, ada terkasar bahasa, ada terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kesilapan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum. Okay guys, seperti yang dijanjikan di video sebelum ni, kalau korang yang pertama tengok video ni, korang pertama yang komen di video ni, jangan lupa untuk komen first hadir lagi dan lagi, emoji smiley and flower. Okay, 2 orang yang terawal komen dan tengok video aku ni akan dapat bag yang seperti aku janjikan di video satu lagi tu. So korang kena komen macam tu lah. Kalau korang komen first, second, third, tak dapat. Aku nak first, hari lagi dan lagi, emoji smiley and flower. 2 orang sahaja yang akan dapat bag seperti yang dijanjikan. Okey, selamat mencuba.